Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ni kita akan masuk bab 9 garis lurus. Ini muka surat 84 lah. Okay, bab baru ni. Okay, apa yang awak perlu tahu adalah gelap lah pula. Okay, apa yang awak perlu tahu adalah bentuk am, okay, bagi persamaan garis lurus. Okay, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okay, M ni kecerunan, C ni adalah pintasan Y. Okay, kita tengok pintasan Y ni, garisan yang melalui paksi Y. Okay, kalau contoh garisan ni, ni C kat sini lah, pintas. Okay, C kat sini. Okay, maksudnya nilai C kat sini, C. Okay, dia melalui paksi Y. Okay, contoh lain. Okay, ada tak kat sini? Okay, maksudnya contoh kat sini lah. Okay, ni fungsi untuk garisan ni, Y sama dengan negatif 4X tambah 2. Maksudnya ni adalah pintasan Y. Kat mana pintasan Y? Ni nilai 2 kat sini, 2 kat sini. Okay, kalau macam ni, ni dia tak, okay, kalau macam ni, Y negatif 2X tolak 3. Mana negatif 3? Ni kat sini. Okay, negatif 3 ni kat sini. Okay, garisan yang melintasi paksi Y. Garisan yang melintasi paksi Y. Okay, bila bersilang nama dia pintasan Y. Tempat bersilang pintasan Y. Nilai dia ada kat dalam fungsi ni, kat belakang. Tapi syaratnya dia mesti Y ni tak ada nilai kat depan. Okay, kena biarkan Y ni tak ada nilai kat depan. Maksudnya kalau sini Y okey, kalau ada depan ni ada 2, tak boleh. Kita kena hilangkan 2 kat depan. Biar bentuk macam ni, barulah kita boleh tengok dia punya nilai C dia. Okey, pintasan Y dia. Okey, kalau nilai M pula, ni kecerunan kat sini. Okey, kalau kecerunan, nampak tak? Dia punya ni simbol anak panah ni sama. Maksudnya dua garisan ni selari. Bila selari, dia punya kecerunan sama. Kecerunan AB dengan kecerunan PQ adalah sama lah. Okey, sama. Tapi pintasan tak sama lah. Ia kecerunan yang sama. Pintasan bergantung pada sini. Okey, ni nilai pintasan kat sini. Untuk garisan ni, garisan dia kat mana? Mesti kat bawah ni ke? Kan? Tadi pintasan tak sama, tapi kecerunan sama. Okey, kalau kecerunan, kalau dia condong ke kanan, nilai dia positif. Okey, nilai kecerunan dia adalah positif. Kalau condong ke kiri, nilai dia negatif. Nilai M ni kalau positif, dia condong ke kanan. Kalau M ni negatif, dia condong ke kiri. Kalau dia tak condong, dia melintang je, maksudnya dia punya kecerunan adalah sifar, kosong lah, tak ada kecerunan. Kalau yang bercancang pula, tidak tertakrif. Okay, sebab dia nilai dia dipanggil infinity lah. Okay, tidak tertakrif, tak ada kecerunan. Dua nilai ni, nilai ni ada kecerunan, cuma yang tegak tak ada kecerunan. Ini tidak tertakrif. Okay, yang ni positif, yang ni negatif. Okay, tengok kat sini ya. Mana contoh dia? Okay, contoh dia ada. Okay, contoh kat sini lah. Okay, nampak tak? Okay, Y sama dengan 3X tambah 2. Nampak tak? Dia condong ke kanan. Ni Y sama dengan negatif 2X. Dia condong ke kiri. Condong ke kanan positif, condong ke kiri negatif. Okay, nampak tak yang ni? Condong ke kiri, nilai dia negatif, M negatif. Okay, ini condong ke kanan, nilai dia positif, 1/2. Tak ada nilai negatif kat depan ni. Kalau ada nilai negatif, nampak tak? Nilai negatif 4. Okey, negatif. Okey, dia condong ke kiri. Okey, kecerunan ni kalau dia semakin condong, semakin besarlah nilai dia. Okey, contohnya macam ni lah. Okey, ni okey, ni M kosong lah. Kosong. Ni M sama dengan kosong. Okey, ni contoh M sama dengan 1. Ni M sama dengan 2. Ni M sama dengan 3. Contohnya itulah. M sama dengan 4. Semakin condong, semakin besar nilai dia. Okay,
Semakin condong semakin besar nilai M kecerunan. Okey, kalau sebelah kiri negatif lah. Kalau sebelah kiri negatif ni positif. Okey. Kecerunan. Okey, boleh tengok kat sini lah. Okey. Okey. Kita dah tengok nilai M dengan nilai C kecerunan. Okey, ulang balik kecerunan. Dia punya darjah kecerunan lah. Darjah kecondongan. Semakin condong semakin besar nilai M lah. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Ni pintasan Y. Okey. Garisan lurus yang melalui paksi Y. Jadi tepat bersilang adalah nama dia pintasan Y. Okey. Okey, ni adalah bentuk lain. Okey, bentuk lain AX tambah BY sama dengan C dengan X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey. Ini dalam bentuk lain. Tapi biasa kita akan guna bentuk standard dia. Okey, standard dia. Okey. Okey. Tengok contoh. Nampak tak? Y X tolak 6. Tak ada nilai kat depan. Maksudnya 1 lah, 1X. Kan? Okey, maksudnya dia punya M dia adalah 1 ni. Nampak tak? Depan X adalah M. Okey, jadi kalau M1 nilai, kalau depan X ni 1 maksudnya M1 lah. Jadi M1 dia punya pintasan Y adalah belakang ni, negatif 6. Okey. Okey, kalau macam ni, yang ni terbalik. Okey, terbalik 7 tolak 2X. Jadi awak tukarlah, jadi negatif 2X tambah 7. Okey. Jadi kecerunan dia adalah negatif 2. Sebab depan X ni negatif 2, jadi M negatif 2. Pintasan Y ataupun C, pintasan Y ataupun C. Biasa dekat formula kita guna C lah, M, C kan. Okey, ni 7. Okey. Kalau kat sini nampak tak ada 3Y kat depan ni. Jadi kena hilangkan 3 ni biar jadi bentuk macam ni. Y MX tambah C. Tak ada nilai, tak ada negatif. Okey. Kalau ada nilai kat depan, ada negatif tak boleh. Kena bagi dia kosong. Jadi Y tinggal Y sahaja. Okey. Jadi kat sini tukar jadi Y jadi 6 X per 3 tambah 4 per 3. Ni bahagi dengan 3 lah semua. Okey, dia macam ni. Okey. 3Y sama dengan 6X tambah ni 6X tambah 4. Okey, ni darab pindah jadi bahagi. 6X tambah 4. Ni bahagi bahagi macam ni. Okey, bagi 4 lah, bahagi 3 lah sebab ni 3. Okey, bahagi 3. Okay, ataupun kita buat tukar macam ni. 6 per 3X tambah 4 per 3. Ni. Kalau awak dah terus macam ni terus. Tak payah buat ni lah, terus pergi macam ni. Okey, macam dia buat ni. Nampak tak? Okey. Jadi 6 per 3 ni boleh pemudahkan. Jadi 6 per 3 jadi pemudahkan. Jadi nampak tak? Pemudahkan bahagi dengan 3 kan. 6 bagi 3 2. 2X tambah 4 per 3. Ini tak boleh pemudahkan. Jadi biar dalam bentuk pecahan lah. Okey. Nampak tak? Okey, jadi dalam dapat bentuk macam ni. Jadi M dia 2, pintasan Y C dia adalah 4 per 3. Okey. Ni pun sama. 4Y tolak 3 sama 8 ni. Keadaan algebra semua ni. Sebab tu lah penting algebra. Okey, kalau tak tahu nak ubah, tak boleh lah. Okey, 8 ni. Yang ni pindah dulu. Okey, 4Y ni 4Y ni pindah sini kan. Daripada negatif jadi positif. Tak tulis lah positif. 3X. Yang ni tak ada simbol kan. Maksudnya tambah positif. Ingat kalau tak ada simbol kat depan ni positif. Ia kat depan je. Ni biasa kat depan tak ada simbol, maksudnya positif lah. Okey. Yang ni tak ada simbol, maksud positif. Ditambah 8. Ni negatif, pindah jadi positif. Tak payah positif. Biasa positif ni tak boleh tulis. Kat depan tak boleh tulis. Ni macam ni, tak boleh tulis. Dia kat tengah-tengah je kena tulis. Okey. Tak boleh lah buat 3X 8 je ni. Kena adalah simbol kat depan. Kalau ke depan tak payah. Okey. Jadi kat sini ada 4Y. Jadi Y bagi semua bagi 4 lah.
Bagi 4. Bahagi 4 semua. Okey, macam yang ni lah. Okey, per 3 kita boleh pecah kan. Pecahan macam pecah gitu. Okey, jadi kat sini 3y sama dengan 3/4 x. Ini boleh kecilkan 8 bahagi, tak faham pula ni, tambah 8 bagi 4 dapat 2. Nampak tak? Ni M, ni C kan. Nampak dah dah dia M 3/4. Ni 3/4 kan. Ni 3/4 M. Dia punya C adalah K 2. Okey, cikgu nak awak buat soalan ni dah dulu lah. Okey. Okey, yang ni pun senang ni. Tak apalah, buat ini dulu Okey, masih semua saya harap awak boleh buat lah.